Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi topik hari ini adalah berdasarkan, sekali lagi ya, berdasarkan permintaan ramai. Sebab saya pada awalnya tidak ingin ulas, tidak ingin sentuh. Okey. Topik dia, tajuk dia, banyak petanda tuduhan terhadap Hakim Nazlan terancang dan berniat jahat. Ya, pada awalnya saya tidak ingin sentuh, langsung tidak ingin sentuh. Tetapi terlalu banyak permintaan agar saya mengulas apa pandangan saya lah, orang nak tahu pandangan saya. Jadi dalam live ini niat saya adalah untuk menyampaikan pandangan saya dan ingin saya beritahu bagi mereka yang menonton, saya ada dua topik nak bincangkan dalam live berasingan. Jadi untuk elak anda daripada keliru, jadi saya mulakan dengan live ini dulu. Selepas live ini, selang lebih kurang 15 hingga 20 minit, saya akan buat lagi satu live. Jadi kembali bersama saya selepas live ini, selang 15 hingga 20 minit, di mana saya akan bincangkan satu lagi topik menarik, iaitu satu-satunya cara pembangkang boleh menang PRU 15. Baik, saya mulakan. Okey, kita tahu ada satu tuduhan yang telah dibuat, dakwaan yang telah dibuat terhadap Hakim Muhammad Nazlan yang merupakan Hakim Mahkamah Tinggi, di mana kes SRC dibicarakan dan Najib telah didapati bersalah. Jadi sepintas lalu bila kita masuk kes Najib ni, kes Najib ini bukan hanya diputuskan oleh Muhammad Nazlan, tetapi ianya telah masuk ke Mahkamah Rayuan dan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi telah disahkan, dikekalkan oleh panel 3 hakim Mahkamah Rayuan di bawah pentadbiran Gandengan Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Ya. Jadi kita juga tahu bahawa di dalam perbicaraan 1MDB di luar negara, kita dapat melihat dengan jelas bahawa bukti-bukti yang telah ditunjukkan oleh FBI yang terperinci, iaitu carta aliran wang, dan bukan sekadar carta aliran wang, jejak aliran wang, tetapi bukti-bukti aliran berkenaan telah dipamerkan kepada Mahkamah Amerika Syarikat. Dan atas bukti-bukti ini, Roger Ng telah didapati bersalah bersangkut dalam kes 1MDB dan sekaligus mengesahkan kesahihan jejak aliran wang tersebut, kebolehpercayaan jejak aliran wang FBI tersebut, yang juga telah menunjukkan berserta dengan jelas bahawa 4 bilion ringgit lebih dana 1MDB telah disalurkan kepada Najib dan anak tiri dia, Riza Aziz. Ya. Tetapi kita tidak mendengar blogger-blogger dan pentaksub Najib meminta FBI dibawa ke Malaysia. Babak itu mereka senyap. Ya, mereka nak panggil orang ni, panggil orang tu, tapi babak nak panggil FBI, mereka senyap. Sebab FBI ni dah ada bukti sah, bukti kukuh. Ya. Okey, itu satu. Tetapi apa pun, sekarang Nazlan sedang dituduh. Jadi saudara-saudara lihat, maklumat berkenaan Muhammad Nazlan ni dibuat semestinya berasal dari Malaysia. Ya. Maknanya jika tuduhan dibuat, dakwaan dibuat, jika ada bukti, andai katalah ada bukti, ianya semestinya dari Malaysia. Sebab tuduhan dakwaan wang dalam akaun Nazlan tu adalah berdasarkan pekerjaan Muhammad Nazlan dalam bank di Malaysia. Tuduhannya bersangkut dengan kejadian di Malaysia. Jadi jika ada bukti, ianya dari Malaysia. Ya. Dan setakat ini
tuduhan hanya sekadar tuduhan, dakwaan hanya sekadar dakwaan, dalam bentuk cerita yang hanya sekadar cerita. Tidak ada sebarang bukti kukuh ditunjukkan. Okay. Jadi ini hanya satu cerita dakwaan. Bukannya dibuat oleh orang Malaysia. Peliknya, bukti maklumat semestinya berasal dari Malaysia, tetapi dakwaan, tuduhan yang hanya sekadar cerita tanpa bukti kukuh dibuat oleh orang dari luar negara. Now, saya tak kisah siapa orang tu. Saya tak kisah. Tapi pokoknya dibuat oleh orang luar negara. Jadi, jika orang yang membuat tuduhan benar-benar yakin benda ni betul sehingga membuat tuduhan, kita boleh rumuskan, jika dia bersikap jujur, ianya berdasarkan bukti yang dan maklumat yang telah disalurkan, tak semestinya dari Malaysia. Persoalannya, nombor satu, siapakah penyampai maklumat itu? Nombor dua, jika penyampai maklumat, ada maklumat itu, mengapa disalurkan ke luar negara untuk pendedahan dari luar negara? Nombor tiga, kenapa pendedahan tu sekadar cerita tanpa bukti kukuh? Sedangkan tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan kerana pihak berkenaan berada di luar negara. Jadi, tampilkan bukti kukuh yang tidak boleh dipertikai, yang boleh mengesahkan dakwaan-dakwaan dan tuduhan. Jadi di situ pun sudah aneh. Lebih aneh lagi, pihak yang sedang memperjuangkan dakwaan ini di Malaysia, yang sedang menggunakan dakwaan ini bagi menyerang Nazlan, dilihat secara langsung orang-orang yang berkait dengan Najib, blogger dan penyokong, yang sebelum ini terjebak dengan fitnah. Salah seorang darinya, saya pun pernah membuat laporan polis terhadap dia, sehingga dia mengaku dia menerima maklumat daripada pihak lain dan dia terus mewar-kuarkan dia. Banyak benda yang mereka buat fitnah, terbukti. Jadi semua ni sudah jadi mencurigakan. Ya. Okey. Jadi lebih mencurigakan lagi, maklumat ni kita anggap ya, orang dari luar negara yang membuat pendedahan, kita anggap dia jujur dan dia berdasarkan ya, dakwaan tuduhan dia berdasarkan maklumat atau bukti sahih. Ya, kita anggap, mungkin tidak, mungkin dia reka, tapi kita anggap berdasarkan maklumat dan bukti sahih yang dia dah lihat, dia dah pastikan ini bukti sahih. Ya. Jadi mengapa disalurkan ke luar negara? Mengapa bukti kukuh sahih tu tidak ditunjukkan? Kalau dah di luar negara, tak payah takut. Dan orang-orang yang memperjuangkan, yang menyerang Nazlan sekarang dari dalam negara ni, semua orang yang dikaitkan dengan Najib. Jadi timbul banyak persoalan. Persoalan lanjut yang timbul, dia, orang dari dalam ni telah salurkan maklumat atau bukti ke luar negara, kemudian pendedahan dibuat, kemudian orang dalam negara membuat laporan SPRM berdasarkan maklumat yang didedahkan dari luar negara. Jadi menurut SPRM, apabila laporan rasmi dibuat, memang SOP protokol SPRM kena mulakan siasatan. Itu adalah Standard Operating Procedure, ya, SPRM. Okay, memang betul, benda tu betul. Jadi disebabkan laporan rasmi telah dibuat berdasarkan dakwaan itu yang dah tular, jadi penyiasatan wajib dimulakan. Mungkin penyiasatan tu tidak akan menemui apa-apa, tidak akan ke mana, tetapi tetap dimulakan sebab laporan rasmi dibuat. Jadi formality kena dituruti, kena tanya ni, kena lihat tu, kena dan sebagainya, kena buat. Jadi jika siasatan dibuat sekarang, pihak pembelaan Najib atau pasukan Najib mempunyai alasan untuk cuba, ini yang saya lihat, untuk cuba menangguhkan sementara keputusan Mahkamah Persekutuan selagi siasatan belum selesai.
Untuk itu, pasukan Najib perlu membuktikan kepada Mahkamah Persekutuan bahawa hasil siasatan ini penting bagi kes SRC. Jadi di situ lagi timbul keraguan, adakah ini dirancang untuk menangguhkan keputusan Mahkamah Persekutuan sebab terdesak. Sebab akhirnya jika siasatan SPRM mendapati dakwaan dan tuduhan tidak berasas, tidak ada sesiapa boleh berbuat apa-apa kerana pihak yang menuduh dan mendakwa, membuat dakwaan itu berada di luar negara. Pihak yang dalam negara, dia sekadar buat laporan berdasarkan dakwaan pihak yang berada di luar negara. Jadi akhirnya tidak ada apa-apa yang boleh dibuat, tetapi keputusan Mahkamah Persekutuan mungkin berjaya ditangguhkan. Jadi timbul satu tanda soal yang begitu besar dalam tuduhan ini. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Saya cuma nak tegakkan kebenaran dalam isu ni, ialah memulakan SPRM dan pihak polis berganding bahu kerana Nazlan telah membuat laporan polis untuk memulakan siasatan bagi menyoal juga pihak-pihak yang dikaitkan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Najib yang sedang menuntut ini, menuntut itu, menyoal mereka bagi melihat adakah niat jahat terancang untuk melengahkan kes keputusan mahkamah. Juga siasat dari mana maklumat diperolehi, sama ada maklumat atau bukti ada disalurkan ke luar negara dan siapa dalangnya. Ini wajib disiasat. So itu pencerahan saya, ulasan saya berhubung isu Muhammad Nazlan. Kerana sesiapa boleh membuat dakwaan apa-apa, tetapi jika dakwaan itu didapati palsu, memang natijahnya buruk bagi orang yang membuat dakwaan. Tetapi di sini amat pelik, maklumat dan bukti nampaknya telah disalurkan ke luar negara. Jadi jika esok didapati tidak benar, tidak ada sesiapa boleh buat apa-apa, tetapi mungkin kes boleh ditangguhkan. Jadi ini satu kemungkinan yang amat besar, sebab keseluruhan tuduhan ni mencurigakan. Kau lihat orang-orang Najib, benda FBI dah dedah, benda dah terang lagi bersuluh di Mahkamah Amerika Syarikat, masih mereka nak timbulkan teori konspirasi. Tak kira 10 hakim, 10 mahkamah di merata dunia mendapati benda itu benar, dana disalurkan kepada Najib dari 1MDB, mereka akan kata konspirasi. Jadi mereka dah jadi hakim, dah putuskan awal-awal siapa yang menuduh Najib ni, ini konspirasi. Ini tuduhan benar dalam mahkamah. Ya. Tetapi dalam babak Muhammad Nazlan, hanya satu dakwaan tanpa bukti, baru nak mula siasatan, belum sampai ke mahkamah, mungkin tidak akan sampai ke mahkamah, tetapi sudah ada macam-macam teori oleh pihak yang sama, ya, yang sudah dapati mahkamah bersalah di mahkamah media sosial, sudah mendapati Nazlan bersalah di mahkamah media sosial. Jadi di situ kredibiliti orang yang memperjuangkan Najib ni sudah jatuh, sudah gugur, runtuh. Ya. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi kepada semua orang, apa yang Hakim Nazlan kata dalam mahkamah dan panel 3 hakim berkata dalam mahkamah rayuan berhubung isu 2.6 bilion adalah betul. Malah saya telah cabar Najib untuk berdebat dengan saya dan cabaran masih terbuka. Isu 2.6 bilion. Kerana ni mulut Najib, tuan-tuan dan puan-puan, ni mulut Najib, bukan mulut saya. Mulut Najib yang mengaku dalam satu temu ramah bersama Al Jazeera, dia hanya menganggap itu adalah derma Raja Arab Saudi. Dan perkara ni turut diulangi dalam mahkamah oleh pihak Najib.
Bermakna sebelum pilihan raya umum ke-14 anda sudah ditipu bulat-bulat kononnya itu sah dana daripada Raja Arab Saudi. Jadi buat apa dengan orang lain? Memang betul apa yang Hakim Nazlan kata. Itu cerita dongeng. Kerana Najib dah sahkan, dia hanya menganggap, maknanya dia tidak ada sebarang bukti pengakuan secara langsung oleh Najib, iaitu dia tidak ada sebarang bukti bahawa itu adalah derma Raja Arab Saudi kepada Najib untuk digunakan. Jadi kat situ pun dah menunjukkan penghakiman Muhammad Nazlan betul. Jadi seluruh tuduhan ni mungkin adalah atas keterdesakan kerana Mahkamah Persekutuan nak buat keputusan tak lama lagi. Jadi guna orang luar negara untuk buat pendedahan. Jadi saya tak kira siapa orang tu, tetapi bila saya diminta ulas, jawapan saya, jika tahu lokasi orang tu, maka perlu dilibatkan bersama dalam siasatan di sini, bukan di sana. Ya, itu komen saya. Jadi itu sahaja. Saya akan membuat satu live lebih kurang 20 minit dari sekarang. Mengapa saya buat berasingan? Supaya tidak keliru. Ya, kalau satu live saya buat 2 isu berasingan, maka live jadi terlalu panjang dan orang jadi keliru, tak ada fokus. Jadi saya akan hentikan live ini di sini dan saya akan memulakan satu live baru dalam 20 minit. Jadi kembali bersama saya. Tajuknya, satu-satunya cara pembangkang boleh menang PRU 15. Dan kali ini saya akan lebih terperinci sebelum dan selepas PRU 15, kerana selepas saya mencadangkan GPN dan The Rakyats Council, ada permintaan saya untuk memerinci, ya, kerana mereka nak tahu adakah ini sekadar satu lontaran atau saya benar-benar memikirkannya secara mendalam. Baik, saya akan tunjukkan cara. Ya. Okey. Jadi kembali bersama saya dalam masa 20 minit sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.